Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Alright, so seperti biasa malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azam Adam dalam sesi perkongsian ilmu kesihatan. Kita borak santai-santai saja tentang satu topik yang ada kaitan dengan apa? Dengan satu herba. Satu herba yang boleh dikatakan famous lah. So herba yang banyak manfaat kesihatan ni yang saya nak sentuh malam ni sebenarnya agak terkenal bahkan antara herba yang paling terkenal di satu dunia, iaitu herba yang dinamakan sebagai apa? Habatus Sauda. Okey, so sebelum saya masuk ke topik, saya nak ucapkan Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang sudi hadir sesi malam ni. Seperti biasa kita bersiaran di dua platform, di platform Instagram dan juga Facebook. So insya-Allah mudah-mudahan seperti biasanya saya mengharapkan sangat bahawa apa yang anda dapat malam ni memberi, kalau tak banyak sedikit sebanyak manfaat kesihatan buat anda insya-Allah, amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so saya terus ke topik. Ada ramai yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam saya ucapkan kepada anda semua. Maafkan saya kalau tak dapat nak jawab satu persatu Alright, tapi alhamdulillah saya sangat hargai anda punya kehadiran dalam sesi malam ini. Okey. So, berkenaan dengan Habatus Sauda. Okey. Habatus Sauda ni satu herba yang saya boleh katakan purba yang bukan sekadar satu tumbuhan, satu herba yang termasuk dalam kategori makanan sunnah, kerana ianya digalakkan, disarankan oleh Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Okey, so Habatus Sauda ni bahkan ada hadis yang mengatakan hampir semua penyakit boleh disembuhkan, melainkan mati sahaja. Saya tak pasti sama ada itu sahih ke tidak, tetapi itu memberi gambaran bahawa Habatus Sauda ni, atau kita panggil black cumin seed ni atau black seed ni, mempunyai banyak potensi kesihatan dia. So kita nak kupas sikit malam ni. Now, Habatus Sauda atau nama lain dia Nigella sativa atau black cumin seed atau black seed ni, semua nama dia. Keistimewaan Habatus Sauda ni, dia terletak kepada satu compound nama dia. Dia ada satu compound yang nama dia thymoquinone. Thymoquinone, Thymoquinone. Now, ini adalah compound aktif, bioaktif yang paling banyak, paling penting, paling istimewa yang terdapat dalam Habatus Sauda. Kerana dengan satu compound ni je banyak manfaat kesihatan yang kita dapatkan. Okey. So, sebelum kita ke manfaatnya, kita cuba dissect dulu. Saya nak cuba beri anda info tentang dari sudut nutrisi, percentage Habatus Sauda ni. Okey, kalau ikut percentage dia punya kandungan atau ingredient, alright, dalam 100 mg Habatus Sauda bijinya terdapat mengandungi lebih kurang 20 hingga 85% protein. Rupa-rupanya Habatus Sauda ni tinggi protein juga So, secara tak langsung Habatus Sauda ni dia membantu untuk proses pembentukan sel-sel otot dan sel-sel dalam badan kita. Sebab tinggi dengan protein Number one. Number two, okay, lemak sihat lebih kurang 38%, 38%. So lemak yang terdapat dalam Habatus Sauda ni adalah linoleic acid. Dia lemak sihat. Dia macam mirip-mirip dengan sanca HC oil, tapi tidak. Nak mirip-mirip dengan flaxseed oil, tapi bukan. Mirip-mirip saja So, mengandungi lemak sihat 38% atau 38%. Kalau dari segi fiber, serat pun rupa-rupanya ada. Tergantung dari preparation, in general terdapat lebih kurang 7 hingga 94% serat atau fiber. So kalau ambil Habatus Sauda, minyak maupun kapsulnya atau yang biji Habatus Sauda yang telah dikisar, membantu anda untuk membuang juga sebab tinggi dengan fiber seratnya tinggi 7 to 94%. Dan rupa-rupanya karbo pun boleh dikatakan tinggi dalam 30%. Tapi karbonya ni dalam bentuk kompleks karbohidrat. Okey. So antara kita panggil nutrients, antara trace mineral dan nutrients yang terdapat dalam Habatus Sauda ni, contohnya seperti zat besi, zinc, copper, calcium, phosphorus,
cukup lengkap sebenarnya. Okey. Dan sekadar berkongsi dengan anda semua, okey. Kalau anda pernah dengar, kita salah satu doktor yang terawal di dunia ni, dalam dunia Islam ni, yang terkenal, yang terawal adalah Ibnu Sina, atau kalau di luar negara dipanggil sebagai Avicenna. Ibnu Sina lah. Okey, dia adalah seorang doktor dan seorang pengkaji juga, seorang sastrawan, lengkap sekali. So, Ibnu Sina dia ada membuat satu buku berkaitan dengan buku perubatan, dinamakan sebagai The Canon of Medicine. So, Ibnu Sina buat kajian tentang Habatus Sauda, dan kesimpulan daripada beliau adalah Habatus Sauda ni memang terbukti suatu bahan herba yang boleh membantu meningkatkan energi, tenaga seseorang itu. So, bertindak sebagai energy booster, number one. Kemudian Habatus Sauda juga, dia membantu proses dalam badan dalam proses recovery, proses penyembuhan dan recovery sel-sel badan daripada keletihan. Itu sebab zaman dulu punya conclusion lah, ya. Jadi memang dari dulu pun dah banyak digunakan. Okey, so Habatus Sauda memang tak asing lagi, cukup banyak manfaat, 1001 manfaat. So kita nak go through mana yang penting saja. Okey, so nombor 1, Habatus Sauda, antara manfaat kesihatannya adalah ianya ada manfaat anti-diabetik, boleh membantu mengawal dan menurunkan kadar gula darah. Sebab kalau ikut kajian, banyak yang dilakukan sebenarnya, compound aktif dalam Habatus Sauda ni, dianya sangat tinggi dengan antioksidan, dan ia mengawal keradangan yang berlaku di beta sel pankreas. Pankreas ni apa dia? Now, pankreas ni adalah organ yang menghasilkan hormon insulin. Kenapa hormon insulin dihasilkan? Hormon insulin fungsinya untuk apa? Untuk meregulate gula dalam darah. Maksudnya hormon insulin ni dia akan bawa gula dalam darah masuk ke dalam sel. Kemudian dalam sel badan kita ni apa dia buat? Dia akan diubah menjadi tenaga untuk apa? Untuk kita hidup. So dia mengurangkan keradangan di pankreas, kilang pembuat insulin, number one. Dan kalau ikut kajian, kan banyak dibuat, kalau seseorang itu mengambil Habatus Sauda selama 3 bulan dalam dos 1 hingga 1.5 gram sehari, didapati boleh mengurangkan bacaan HbA1c dan fasting blood sugar. Ini lebih teknikal lah. So, ini yang dilakukan, kajian dilakukan di UAE, di Dubai, saya quote, dan di Pakistan. Jadi menunjukkan memang cukup baik untuk membantu pesakit kencing manis, number one. Number two, Habatus Sauda juga adalah boleh membantu menurunkan kadar tekanan darah, blood pressure. Okey, sebab compound yang saya sebut tadi tu, thymokinone itulah apa dia buat. Thymokinone ni komponen yang akan meningkatkan pembentukan nitric oxide, NO. Nitric oxide ni yang akan dihasilkan di apa? Di lapisan dalam pembuluh darah kita. So ini kita anggapkan pembuluh darah. Dalam pembuluh darah tu ada lapisan. Lapisan tersebutlah yang akan menghasilkan nitric oxide. Apa fungsi nitric oxide? Fungsi nitric oxide untuk proses vasodilatation. Maksudnya dia akan mengembangkan apa? Pembuluh darah tersebut. So bila pembuluh darah kembang, jadi aliran darah lebih lancar dan tekanan darah akan lebih stabil. Itu kaitannya, ya. So nombor 2, anti-hypertension. Nombor 3 apa lagi? Nombor 3 adalah Habatus Sauda ada manfaat neuroprotective, iaitu membantu menjaga kesihatan sel-sel otak kita. Daripada compound mana? Tak lain tak bukan kita punya hero, compound yang dinamakan thymoquinone. Dan ikut kajian, menurunkan kalau seseorang itu mengambil Habatus Sauda secara berterusan, maka resiko untuk berlakunya penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer, Parkinson, demensia yang cepat lupa, nyanyuk tu, kan, akan menurun. Dan dia menurunkan masalah neurotoxicity. Maksudnya ada masalah sel-sel yang otak yang rosak disebabkan oleh toksin atau protein.
Dan meningkatkan neuroplasticity, maksudnya dia membantu meningkatkan fungsi kognitif seperti fungsi memori untuk menghafal dan lain-lain lagi. Okey? Dan kerana apa? Kerana manfaat, kerana kelebihan daripada thymoquinone ni ada manfaat anti radang yang cukup kuat. So dia juga memberi perlindungan kepada sel otak. Okey? Now, next adalah nombor 4. Okey. Habatus sauda juga merupakan satu bahan yang cukup baik untuk diambil sebagai painkiller. Painkiller yang alami, membantu mengawal sakit. Sebab apa? Sebab antara manfaat habatus sauda ni adalah dia membantu untuk regulation pain management symptoms. Kan? So sakit ini, atau bila kita sakit, apa yang berlaku adalah berlakunya activation daripada sel-sel saraf. So apa yang berlaku adalah antara sebab yang boleh mengaktifkan saraf-saraf kita untuk beri signal kepada otak bahawa kita sakit adalah berlakunya keradangan saraf. So habatus sauda mengurangkan, kita panggil, keradangan oksidatif yang berlaku pada sel saraf. Jadi directly habatus sauda membantu membantu untuk mengawal sakit sebagai painkiller. Dan next point apa ni saya cukup suka. Next point adalah, okey, habatus sauda ni memang cukup baik, cukup kuat manfaat anti jangkitan dia. Kalau ikut data dia, jangkitan bakteria, antibakteria, jangkitan virus, antiviral, jangkitan parasite, seperti cacing, okey. Dan parasite, virus dan bakteria cukup istimewa. Sebab kalau ikut kajian, habatus sauda ni kekuatannya menghampiri kekuatan antibiotik, sebab ianya bersifat broad spectrum. Maksudnya dia boleh cover bakteria jenis gram positif ke atau gram negatif. Bakteria ni ada banyak jenis, ada gram positif, gram negatif, kan. Contohnya apa? E. coli, Staphylococcus, Pseudomonas, kan. Salmonella, kan, typhi, itu nama-nama saintifik ni lah. Dan yang menariknya, okey, bakteria yang menyebabkan apa? Peptic ulcer, luka dalam perut, Helicobacter pylori, H. pylori tu, kan, yang biasa orang buat test kalau ada masalah cepat kena gastrik. Kalau pergi hospital, doktor suruh buat apa? Urea breath test, kan, nak check tu lah H. pylori tu, kuman tu. Kalau ada, risiko nak berlakunya apa? Ulcer tinggi. So habatus sauda membantu menghalang pembentukan bakteria tersebut. Okey, tu bakteria. Virus juga dikatakan boleh membantu melawan virus seperti hepatitis virus. Hepatitis virus, okey, kerana antara fungsi habatus sauda meningkatkan pembentukan sel darah putih. Okey, antara function dia, sel darah putih adalah askar-askar dan komando dalam badan kita, okey, melawan jangkitan. Dan juga tambahannya apa lagi? Dia bantu melawan jangkitan parasite seperti cacing. Juga ada manfaat anti cacing. So cukup istimewa habatus sauda ni. Now next adalah anti cancer. Okay, ada kajian dibuat kepada pesakit kanser, sama ada kanser payudara, kolon atau pankreas, menunjukkan kesan yang cukup baik. Kajian dilakukan di luar negara, di Pakistan, di Dubai, dan juga di sini ada juga di Indonesia, menunjukkan kesan yang cukup positif kepada respon yang cukup positif oleh pesakit-pesakit kanser yang termasuk dalam kajian tersebut. Kerana apa? Fungsi habatus sauda ni antara lain membantu badan meningkatkan imuniti badan untuk melawan penyebaran sel kanser tersebut. So dia membantu badan bertambah kuat, mengekang sel kanser daripada berkembang, number one. Number two, dia ada boleh mengaktifkan proses apoptosis, di mana sel kanser tu akan aktifkan satu proses untuk macam bunuh diri. Sel kanser pun kalau kita terlalu ditekan, dia akan berlaku apoptosis, nama dia. Dia akan bunuh diri. So habatus sauda mempunyai kemampuan tersebut mengikut satu kajian awal. Okey. So baik untuk pesakit kanser juga. Alright. Dan ini pun best juga. Next point ni cukup menarik, adalah baik untuk mereka yang ada masalah sukar mendapat zuriat. So
rupa-rupanya habatus sauda ni punyalah banyak manfaat. Alhamdulillah kan, masya-Allah. Dilakukan kajian kepada lelaki-lelaki yang sukar mendapat zuriat. Lelaki dan perempuan lah, tapi dalam kajian ni dia fokus pada lelaki. Sebab apa? 60% masalah infertility atau masalah sukar dapat zuriat disebabkan oleh lelaki sebenarnya. 60% kes-kes 60% daripada masalah lelaki, iaitu yang namanya sperm dysfunction. Masalah pada sperma tu, sama ada dia punya jumlah tak cukup, dia punya motility dia tak aktif, sperma tu punya fungsi, dia punya structure tak lengkap kan. So sperm dysfunction. Okay, so apa yang berlaku bila pesakit-pesakit yang lelaki-lelaki yang ada masalah infertility ni mengambil habatus sauda, maka mengikut kajian ini mereka mendapati bahawa kadar sperm cell meningkat setelah mengambil habatus sauda. Sperm cell meningkat sperm cell tu spermatozoa count lah. Dan sperm cell yang meningkat pula itu, kalau mereka check, viability-nya sangat tinggi. Maksudnya sperm yang sihat dan kuat. Jadi bila sperm tu sihat dan kuat, maka lebih mudahlah untuk berlaku pensenyawaan dengan telur ovum. Okey, jadi lebih mudah begitu So kita panggil meningkatkan proses spermatogenesis. So baik untuk mereka yang ingin mencuba mendapat anak. Dan dah tentulah habatus sauda ni juga ada fungsi aphrodisiac. Aphrodisiac ni apa? Meningkatkan libido, okey? Meningkatkan nafsu, okey? Aphrodisiac. Alright. So that is part of habatus sauda yang baik untuk tu. Okey, apa lagi? Kalau ikut dari sudut manfaat habatus sauda ni juga, habatus sauda juga sangat-sangat baik untuk apa? Untuk mereka yang ada masalah Masalah di hati, sebab dia ada manfaat sebagai liver detox. Daripada mana? Daripada semuanya bersumber daripada compound thymoquinone tersebut yang memberi manfaat hepatoprotektif, perlindungan kepada sel-sel hati daripada kerosakan yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh radikal bebas. Okey. Jadi apa yang kita dapat faham mengenai habatus sauda ni, bahawa manfaatnya cukup baik. Dan oleh kerana ianya adalah apa? Ianya adalah satu herba sunnah yang disarankan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ingin mencuba mengambil habatus sauda. Bahkan kalau kita nak cerita bab habatus sauda ni, satu hospital di UAE, di Arab Saudi, sewaktu zaman Covid, mereka memberi habatus sauda kepada pesakit-pesakit ICU mereka, pesakit jangkitan Covid stage 4 dan 5, digabungkan dengan obat hospital, dan mendapati bahawa apa? Mendapati pesakit-pesakit yang kritikal, yang sudah stage 4, 5 ni, yang diberi habatus sauda sembuh lebih cepat. Memberikan input kepada mereka bahawa habatus sauda ni herba yang cukup kuat sebagai immune booster, meningkatkan immune system. Okey. So, dan yang menariknya apa lagi? Ada kajian dibuat juga kepada pesakit kanser. Okey. Dan pesakit kanser mendapati bahawa gabungan antara habatus sauda dan rawatan konvensional memberi efek synergistik. Maksudnya dia tidak akan berlawanan dengan efek ubat kemoterapi. Dia membantu seiringan dengan obat kanser, seperti obat kemo, untuk membantu menekan sel kanser. Okey. Now, jadi soalannya sekarang begini. Berapakah dos dan caranya macam mana? Kan, sebab kita ada banyak banyak brand kan, banyak jenis. Ada yang minyak, ada yang biji yang dikisar, ada biji yang solid kan. Jadi mana yang terbaik sebenarnya? Okey. So kalau dari segi data yang kita ada ni, sebenarnya tidak ada dosage yang tetap. Itulah tapi sebab ianya termasuk dalam kategori suplemen tambahan, bukan ubat tetapi ada recommended dosage. Okey. Dan dari sudut penyediaan, kalau ikut ada banyak bab kata orang pendapat.
Okay, differ in opinion. Ada yang mengatakan kalau ambil habatus sauda ni dalam bentuk minyak lebih baik. Ada yang mengatakan ambil dalam bentuk biji yang dikisar kan, dalam kapsul lebih baik. Okay, tapi saya lebih suka untuk mengambil pendapat bahawa ambil dari dalam bentuk kisaran biji lebih baik. Sebab bila kita ekstrak minyak, ada beberapa zat mineral dan phytonutrients tu akan berkurang. Sebab itu kalau saya mengambil pendapat tersebut lah. So antara yang terbaik untuk habatus sauda bukan dalam bentuk minyak, tapi dalam bentuk biji yang sudah dikisar dalam kapsul tu. Okay, itu kalau ikut pendapat lah. Now, ada dosage yang ada dosage-nya dalam bentuk 500 mg, 1 gram. So kalau boleh jangan lebih daripada 2 gram. Maksudnya kalau satu kapsul 500, 2 kapsul 1 gram. So jangan lebih pada 2 gram sehari lah. Walaupun dos toxicity tu belum dapat dipastikan. Habatus sauda ni kan, data masih ongoing macam tu Okey. Dan saya lupa kalau anda seorang yang ada masalah anxiety, depression, kan, overthinking, habatus sauda juga cukup baik, boleh membantu anda Sebab antara manfaat habatus sauda apa dia buat? Dia melancarkan aliran darah oksigen ke sel otak. So better oxygenation. Dan habatus sauda juga boleh bantu menstabilkan hormon kortisol dan juga hormon melatonin. Okay, so that is one of the effect. So anda akan lebih mudah untuk tidur dan lebih berasa tenang kalau anda ambil habatus sauda. Okay, mungkin 3-4 jam sebelum tidur. Alright. Okay, so bercakap tentang habatus sauda, kalau anda ingin mencuba, kebetulan kami di DND, anda boleh cari di luar. Tapi kalau anda bertanya pada saya, di DND kita ada namanya Haba Jela. Anda kalau nak cuba boleh cuba. Haba Jela namanya. Tapi Haba Jela DND ni dia bukan sekadar habatus sauda je. Dia ada campuran 5 bahan asas. Ada habatus sauda, ada chamomile, ada acerola fruit, vitamin C. Lepas tu ada hempedu bumi, terakhir ada royal jelly. 5 ni. So sejarah Haba Jela ni dibuat oleh DND sebab tu zaman COVID. Untuk melindungi staff-staff daripada jangkitan kuman, jangkitan COVID ni. Dibuat dan alhamdulillah cukup berkesan dan cukup baik. Saya sendiri secara personal mengamalkan Haba Jela daripada DND. Kalau anda ingin cuba boleh check. Okay, so saya rasa sesi malam ni saya akhiri sahaja. Saya harap anda semua kalau ada sebarang kegusaran berkenaan dengan habatus sauda, jangan segan-segan untuk mencuba. Tetapi pastikan dapat habatus sauda yang dari sumber yang diyakini. Sebab nanti anda cek ada beberapa brand habatus sauda ni dah tercemar dia punya konten, maksudnya tidak asli lagi, dah diproses. Dan kalau katakan anda lebih berminat nak minyak dia, okey, tak apa. Minyak anda kena cari yang cold press. Cold press organic. Cold press sebab apa? Cold press ni adalah proses untuk mengekstrak minyak daripada habatus sauda tanpa menggunakan haba. Sebab tu nama dia cold, sejuk. Kan? Okay. So bila cold press, dianya akan menggunakan manual labor biasanya, menggunakan mesin yang manual biasanya lah. Dan kenapa perlu cold press? Sebab bila kita melibatkan haba, maka dalam proses tersebut banyak zat-zat dan nutrien akan hilang disebabkan oleh haba. Sebab tu cold press dia mahal sikit kalau anda nak lah bentuk minyak. Tapi kalau tanya saya lebih suka bentuk kapsul, bentuk biji yang dah dikisar. Kalau dari kes ni saya ambil Haba Jela DND. Boleh check. Okay, so saya jumpa lagi anda di waktu dan waktu yang lain, insyaAllah. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Okay, selamat berehat dan insyaAllah kita jumpa di waktu dan hari yang lain. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum.